sahabat Ar-Rabi', sahabat Asy-Syafi'i rahimahullah, salah seorang anak murid Al-Imam Asy-Syafi'i, moga-moga ianya adalah Ar-Rabi' Al-Muradi rahimahullah, pernah berkata, aku tidak berani minum air dalam keadaan Asy-Syafi'i memandang kepadaku kerana kehaibatannya. Jadi orang dulu hormat tuan gurunya, apatah lagi guru yang hebat seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah, alimu Quraisyin yamla'ul arda ilma, iaitu alim daripada kalangan Quraisy yang memenuhkan dunia ini dengan ilmu pengetahuan, yang disebut oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad ibn Hanbal, sebagaimana yang diriwayatkan oleh anak beliau, bahwasanya setiap salat ayahnya akan berdoa kepada Allah untuk Imam Syafi'i. Anak dia tanya, ayah siapa doa sangat dekat Imam Syafi'i ni? Dia kata, tidakkah kamu ketahui bahwasanya Imam Syafi'i itu adalah kasyamsi lid dunya. Imam Syafi'i itu seperti matahari bagi dunia, wa kal afiyati lil badani, dan seperti sihat wal afiat untuk badan. Jadi Imam Syafi'i ini penawar, tak ada Imam Syafi'i kita akan sakit, kata Al-Imam Ahmad, anak murid Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma. Ar-Rabi' nak minum air depan Imam Syafi'i pun tak boleh. Pasal apa? Pasal kehebatan Imam Syafi'i. Kita ni depan Tok Guru bukan tak minum air, isap rokok lagi pun orang ada, cakap lok-lak lagi pun orang ada. Jadi kita hati-hati ya. Telah kami meriwayatkan daripada Amirul Mukminin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, katanya, termasuk kewajipanmu terhadap guru ialah engkau memberi salam kepada orang secara umum dan mengkhususkannya dengan satu penghormatan. Hendaklah engkau duduk di depannya dan tidak memberi isyarat di dekatnya dengan tanganmu ataupun mengerdipkan kedua matamu. Itu ada di kalangan guru kita yang ambil perhatian sangat tentang adab ini untuk kebaikan para pelajar juga. Jadi kita masuk majlis, Assalamualaikum, tukar semua orang. Sekali kita pergi kat Tok Guru, salam dengan dia, cium tangan dia, bagi salam sekali lagi. Ni khusus salam untuk Tok Guru. Assalamualaikum untuk semua orang. Kepada Tok Guru bagi salam lain, Assalamualaikum ya Tuan Syekh. Daripada jauh kalau tak dapat pergi dekat dia, kalau pergi dekat dia, Assalamualaikum, pegang tangan dia dan kita bersalaman dengannya dengan penuh penghormatan. Kemudian di antara adab pelajar dengan guru, janganlah engkau katakan si fulan berkata lain daripada yang engkau katakan. Kita ni jangan pelagar Tok Guru. Jangan kita melaga-lagakan antara guru-guru kita. Kerana ada guru yang dapatannya berbeza dengan guru yang lain. Kalau dia ada pandangan yang berbeza, kita simpan saja. Dan jangan kita duk habaq pula, Ustaz kata macam ni, Ustaz sekian pula kata macam ni pula. Pelagar. Yang ni tidak baik. Dan yang ni selalu berlaku dalam majlis, dalam tanya soalan pun macam tu. Jadi kalau orang tanya macam tu, Ustaz, tadi Ustaz kata kalau buka puasa awal dan tiba-tiba ternyata salah walaupun dengan apa sebab sekalipun, maka wajib qada. Contohnya ni saya dengar ni ada Tok Guru kata tak wajib qada, bagian-bagian dia bawa pandangan dia dan sebagainya. Yang tu murid yang buat panggil tu adalah murid yang kurang sopan. Dan kalau ada guru pun yang buat panggil macam tu menimbulkan kekeliruan di kalangan masyarakat, adalah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan, kerana perbuatan yang sedemikian itu akan menimbulkan kekeliruan dan ketidakselesaan di kalangan masyarakat dan di kalangan ahli ilmu.
Terutama kalau perkara itu berkaitan dengan fatwa, dan fatwa ni dia berkaitan dengan keputusan mufti, ahli jawatankuasa fatwa, ada enactmentnya, ada tata caranya, kemudian negeri masing-masing lah jaga. Lebih kurang begitu lah. Negeri masing-masing lah jaga. Dan kadang-kadang saya tengok ketika memberi pandangan dengan mimik muka yang menunjukkan penghinaan, seolah-olah begitu. Ini tidak seharusnya. Akhlak tak ada. Jadi sebab tu yang disebut sebagai al-adabu fawqal ilmi. Beradab itu mengatasi ilmu. Al-ilmu bila adabin kannari bila hatabin. Ingat tu, ilmu tanpa adab macam api tanpa kayu yang api tu nak duduk. Lebih kurang bahasa kita, ilmu tanpa adab seperti api tanpa jamur. Api bila dia tak duduk pada tempat jamur ke kayu ke, dia cucuh rata, dia bakar muka orang, dia bakar telinga orang, dia bakar orang baik, dia bakar orang jahat, dia bakar orang ada ilmu, dia bakar orang tak ada ilmu. Jadi perangai macam tu. Jadi saya harap kita boleh berakhlak dengan akhlak yang baik ini. Jangan mengumpat seseorang di hadapannya, Tok Guru dia ni bagian, dia ni bagian, dia ni bagian. Jangan. Jangan berbual dengan kawan di sebelahmu di dalam majlisnya. Yang ni selalu. Duduk dalam majlis, kita duduk sembang dengan kawan tepi. Dan parah lagi lah ni, duduk dalam majlis Tok Guru, kita duduk sembang pakai handphone, pakai earphone pula. Borang ni duduk sembang, duduk bercakap. Tok Guru pun duduk dengar siapa bercakap. Kadang-kadang handphone bunyi, dia bangkit, dia jawab dalam majlis, dan kita ingat dia bercakap dengan kita, rupanya duduk bercakap dengan handphone. Ini paling tidak berakhlak. Itu bahasa yang bahasa yang lembut lah, kita kata tidak berakhlak. Kalau bahasa yang agak kasar, kita kata this is extremely rude. Rude boleh ke Hashim? Rude, tidak berakhlak. Kalau bahasa Melayu dia kata biadab. Kalau bahasa Melayu dia kata kurang ajar ataupun kurang adab. Jangan memegang bajunya jika ia hendak berdiri. Tok Guru nak bangkit, kita duk tarik baju, suruh duduk balik. Jangan. Jangan mendesaknya jika ia malas. Dia tak larat dah, malas dah nak mengajak ni, mengajak tak berhenti-berhenti. Kan? Kerja, dia bukan mengajak saja, dia kerja lagi, mesyuarat lagi, pi function lagi, pi perasmian tu lagi, macam tu lah, macam ni. Tiba-tiba kita tengok dia tak larat, kita kata ni Ustaz free masa ni, paksa mengajak. Ni saya pengalaman saya sendiri. Pengalaman saya sendiri, dia nak minta saya mengajak ada orang tu hari sekian. Saya kata saya penuh dah hari tu. Ustaz ada apa? Saya kata pagi saya ada kuliah subuh, lepas tu saya ada daurah sampai tengah hari, lepas tu lepas lepas lohok sambung, kemudian lepas maghrib saya ada kuliah pula. Lepas tu kaya pun minggu ni penuh kerja di pejabat. Dia kata, hari tu lepas asar Ustaz ada apa? Lepas asar saya nak rehat lah. Lepas asar boleh lah. Takkan nak rehat pula? Sudahlah. Dia suruh pula kita mengajar. Dia berehat banyak, kita mengajar lepas asar kat dia. Lepas tu dia tidur balik. Lagu ni mau cekik. Dia paksa kita dalam keadaan kita dah tak ada kemampuan. Jadi kalau tuan-tuan pun pernah mengajar, tuan-tuan pernah mengaji pun, kalau kita tanpa motivasi yang tinggi, kita agak kurang boleh mengaji. Apatah lagi kita nak mengajar. Jangan merasa bosan kerana lama bergaul dengannya. Jadi jangan rasa bosan kerana lama berkawan dengan Tok Guru. Jadi Tok Guru pun dia kena cuba untuk menghilangkan rasa bosan anak murid kepadanya, dan anak murid pun kena ada aktiviti yang menghilangkan rasa bosan mereka dengan Tok Guru, dengan guru yang mereka belajar. Kena ada aktiviti, kena ada aktiviti pembelajaran yang baik, bukan sekadar baca dengar,
tetapi kena ada aktiviti-aktiviti yang lain luar kelas, dalam kelas. Kemudian pelajar hendaklah menolak tomahan terhadap gurunya jika dia mampu. Kalau ada orang cakap tak elok, ada orang buat fitnah, ada orang bawa mulut berkenaan dengan guru, kita bertanggungjawab untuk mempertahankan guru-guru kita. Tapi jika tidak mampu menolaknya, dia hendaklah meninggalkan majlis tersebut. Jadi kalau pergi majlis, kita keluar majlis ni zaman dulu. Tapi lah ni kalau dalam sekarang ni dalam YouTube, dalam YouTube, dalam apa lagi, dalam FB apa semua, kita boleh komen. Kita berikan komen mempertahankan guru dengan cara yang berakhlak. Jangan pula kita maki hamun. Kita terang, kita bagi fakta ilmiah, kita bagi fakta yang sebenar. Kemudian kalau orang nak terima, kalau orang tak terima, kita left group. Apa masalah? Dia korang tu lah, left group. Group yang duk mengata, group yang mengumpat, group yang buat pandai, group yang buat kepala tau, maki hamun para ulama dan sebagainya. Left group. Kusangkakan hujan hingga ke petang, rupanya panas di tengah hari. Kali kusangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Nazih, buka ni tak? Buka ikon ni. Baik. Okey. Fasal yang ke-18. Yang ni kita lambat-lambat sikit tak apa, kerana banyak benda yang perlu kita beri penekanan terhadap petik ni. Saya nak buka ikon tak, asal panas. Nazih, Nazih. Tu yang ada merah tu. Tak. Yang ni kot tu. Yalah, tak. Sat bagi saya masa 2 minit. Boleh tak? Silakan. Lebih ekor yang buka kita ni. Kita ada orang ekor sampai 2 tak boleh. Tutup satu. Tutup yang tu. Tutup yang tu. Pakai yang tu cukup. Kau pakai pakai yang tu. Baik. InsyaAllah kita masuk kepada perkara yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang ke-18. Pelajar hendaklah masuk ke majlis gurunya dalam keadaan memiliki sifat-sifat yang sempurna, sebagaimana yang kami telah sebutkan perlu ada pada guru. Antara lain adalah dengan bersuci menggunakan siwak. Maknanya masuk tu kena jaga imej luaran, jangan busuk, mulut pun busuk, tak gosok gigi dan sebagainya. Dan mengosongkan hati daripada perkara-perkara yang menyebutkan duduk dalam majlis ilmu, tok guru duduk atas kerusi dia, anak murid duduk pada tempat dia, hati ni kosong. Tak ada teringat break dengan si Polan, break dengan si Polana, markah tu tak mau dah, markah ni merajuk lah, contoh lah kan. Ada problem apakah, kereta kah, motor kah, apakah, kena lupa bagi tumpuan kepada ilmu pengetahuan.
Janganlah dia masuk sebelum meminta izin. Jika gurunya berada di satu tempat yang perlu minta izin untuk memasukinya, pelajar hendaklah memberi salam kepada mereka, kepada para hadirin ketika masuk, dan mengkhususkan gurunya dengan penghormatan yang tertentu. Macam saya sebut tadi, dia memberi salam kepada gurunya dan kepada mereka ketika ia pergi, sebagaimana disebut dalam hadis. Tidakkah salam yang pertama itu lebih baik daripada yang kedua? Jadi sebelum masuk bagi salam, dan sebelum meninggalkan majlis juga kita memberi salam. Janganlah dia melangkah bahu orang lain, tetapi dia hendaklah duduk di mana tempat majlis berakhir. Jangan duk gagau masuk, langkah kepala orang, kecuali jika guru mengizinkannya untuk ke hadapan, atau dia ketahui daripada keadaan mereka bahawa mereka lebih menyukai perkara itu. Maknanya kawan-kawan dia lebih suka dia pergi duduk depan. Itu tak apa, main lambat pun nak duduk depan. Janganlah dia menyuruh seseorang berdiri daripada tempatnya. Yang ni ada orang yang agak kurang sopan, dia main lambat, dia suruh kita bangkit, dia nak duduk tentu. Ataupun dia suruh kita bangun dan dia nak letak orang lain di situ. Okey. Janganlah dia duduk di tengah halaqah majlis kecuali jika ada keperluan. Janganlah ia duduk di antara dua orang kawan tanpa izin keduanya. Tetapi jika keduanya melapangkan tempat untuknya, dia pun bolehlah duduk kepada tempat itu. Jadi saya nak tengok ada orang kita buat kelas di masjid. Kita kan bila orang kita mengajak ni, dia ada buat apa? Buat macam lengkong sikit kan. Buat lengkong tu. Dan malangnya orang tu Tok Imam. Malang tu Tok Imam ni jenis Tok Imam yang main bertugas sembahyang saja, dan dia sendiri tak mau mengaji. Dia boleh langkah cross majlis ilmu tu keluar balik. Lagi Isya baru dia main pula untuk jadi Tok Imam saja. Ini kurang sopan sikit. Patutnya dia minta izin dan lalu kot tepi-tepi. Dia kata saya minta izin, saya ada kerja. Kalau pun tak mau belajar, kalau pun ada keperluan, ada kerja, dia hendaklah mencari jalan yang mana menunjukkan penghormatannya kepada ilmu, kepada majlis ilmu, dan kepada ahli ilmu, dan kepada penuntut ilmu. Dia ada 3 benda situ: ilmu, majlis ilmu, ahli ilmu, para penuntut ilmu pengetahuan. Jadi seharusnya orang yang nak cross tu dia kena ada, ni pun satu hal jugalah, ada akhlak. Baik, kita beralih kepada perkara yang ke-19. Dia hendaklah beradab terhadap kawan-kawannya dan orang yang menghadiri majlis gurunya. Perkara ini termasuk beradab terhadap guru dan memelihara majlisnya. Dia duduk di hadapan guru dengan cara duduk sebagai seorang pelajar, bukan duduk gurunya. Dia duduk, jangan duduk macam cikgu dia duduk. Jangan duduk macam tok guru dia duduk. Duduk sebagai seorang student. Janganlah dia menguatkan suaranya tanpa keperluan. Jangan ketawa. Jangan banyak bercakap tanpa keperluan. Jangan bermain-main dengan tangannya ataupun benda yang lain, duk layan WhatsApp, duk layan Facebook. Jangan menoleh ke kanan dan ke kiri tanpa keperluan, tetapi menghadap kepada guru dan mendengar setiap patah perkataannya. Ini adab yang penting yang perlu kita perhatikan. Fasal ke-20. Perkara lain yang perlu diperhatikan ialah tidak belajar kepada guru dalam keadaan hati guru sedang sibuk, dilanda jemu, ketakutan, kesedihan, kegembiraan, kehausan, mengantuk, kegelisahan dan perkara-perkara lain yang dapat menghalang guru untuk mengajar dengan baik dan serius.
ia hendaklah memanfaatkan waktu-waktu di mana gurunya dalam keadaan sempurna. Ni pun ramai juga. Masa kita prepare nak mengajar betul-betul, satu ketika dulu mereka tak mau mengaji, lari rata. Lepas tu dah bila kita sibuk, banyak kerja, kok ni, Allah ikut kita, pegang kita, ikut pungkok pergi mana. Rata kita pergi sampai malah cerita lah. Jadi masa kita bersedia, mereka tidak mengambil manfaatnya, dan masa ketika mereka guru-guru itu sibuk, dah sakit, dah tua, dah tak larat, dah sibuk, ataupun cikgu tu tak dalam keadaan tidak bersedia, baru kita nak belajar daripada dia. Boleh ambil kerusi mana mai duduk siang entah, hampir ambil kerusi. Nazih, ada kerusi belakang-belakang tu. Kita pun dalam bilik tu imam ni ada 2 kerusi. Bawa nak sandak ke mana? Kita ada belakang Ustaz, ada di rak. Termasuk sebahagian dari adabnya ialah menahan ketegasan guru dan keburukan akhlaknya. Ini pun satu hal juga. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah dengan guru yang adalah perkara yang selek dengan cikgu tu. Dia loklak lebih ke, ataupun dia cengih lebih ke. Jadi kita kena sabar. Janganlah perkara ini menghalangnya untuk meyakini kesempurnaannya dalam bab pengajaran dia tu. Ada cikgu kadang kita tak apa nak berkenan dia punya perangai, tapi pengajarannya amat baik. Kita kena ambil manfaat itu. Imam Syafi'i pernah berkata, tasabbar ala murri jafal muallim fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Sabar dengan kehambaran, pahitnya kehambaran seorang guru, kerana gagalnya ilmu itu apabila kita lari daripada guru yang mengajar. Dia hendaklah mentakwilkan perkataan dan perbuatan zahir gurunya yang kelihatan tidak baik dengan takwilan-takwilan yang baik. Tidaklah boleh melakukan itu kecuali orang yang mendapat sedikit taufik atau tidak mendapatnya. Jika gurunya berlaku kasar, dia hendaklah lebih dahulu meminta maaf dengan mengemukakan alasan kepada guru dan menunjukkan bahawa dialah yang patut dipersalahkan. Perkara ini lebih bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat, serta lebih membersihkan hati guru. Kalaupun kadang-kadang guru tu tindakannya mungkin tersilap, kita dulu minta maaf dan kita buat macam kita yang salah, dan moga-moga beroleh pahala di akhirat nanti, dan lebih baik untuk perhubungan antara guru dengan murid. Mereka berkata, barang siapa tidak sabar menghadapi kehinaan ketika belajar, maka sepanjang hidupnya tetap dalam kebodohan. Man lam yadhuq murrata'al lumi sa'atan yajra' ka'sa al-jahli yazra' ka'sa al-jahli tula hayati. Siapa yang tak pernah pasal apa dia ada macam yang live ni ada problem sikit, tapi tak apa. Bila ya, apa dia? Tadi kita masjid. Masjidnya. Kita tak cetak lah. Ambil ambil PDF dia. Baik. Dan barang siapa yang sabar menghadapinya, maka dia akan mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Seerti dengan nasihat itu ialah athar yang masyhur daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Aku menjadi hina sebagai pelajar dan menjadi mulia sebagai guru. Alangkah indahnya madah penyair berikut ini. Man lam yadhuq ta'mal madhallati sa'atan qata'a az-zamana bi asrihi madlulan. Barang siapa tidak tahan merasakan kehinaan seketika untuk belajar, maknanya maka ia akan melalui seluruh hidupnya dalam keadaan kehinaan. Baik. Pasal yang ke-21. Termasuk adab pelajar yang amat ditekankan ialah minat yang tinggi dan ketekunan menuntut ilmu pada setiap waktu yang dapat dimanfaatkan dan tidak berpada dengan ilmu yang sedikit sedangkan dia boleh belajar banyak. Jadi jangan kita rasa cukup dengan ilmu. Mutasyabbi'. Tak apalah aku reti dah ni. Tak apalah aku tahu dah ni. Tak apalah dulu di Mesir aku belajar dah ni. Kita rasa kita cukup dengan apa yang ada. Ini menyebabkan kita rugi dunia, rugi akhirat. Minat tu kena tinggi dan alangkah baiknya kalau kita dapat mencontohi Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau dengan ilmu, kata beliau, orang tanya dia, Syekh, Tuan Imam, kamu dengan ilmu, kaifa anta wal ilma? Bagaimana keadaan kamu dengan ilmu? Dia kata, ketika aku mendengar ilmu, aku mengharapkan seluruh aku ini adalah telinga, dia kata. Jadi dia, kalau dia dengar benda-benda yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dia mengharapkan dia ni semua dia telinga. Mata tak ada, hidung tak ada, badan tak ada, tangan tak ada, apa tak ada. Dia tu telinga, ya, telinga besar, nak dengar ke semua nak ambil. Itu seharusnya minat dengan ilmu pengetahuan. Kita ni bila dengar ilmu, kita menganggap kita ni tongkoi dinding yang tak ada hati dan perasaan. Kemudian kalau kita mampu belajar lebih, pasal apa kita nak berpada dengan apa yang ada? Anak-anak yang ada kemampuan menyambung pelajaran sampai setinggi-tingginya, sampai master, sampai PhD, habis master, habis PhD, nak sambung lagi pengkhususan, nak buat PhD dalam bidang yang lain, silakan. Mampu untuk berguru dengan guru-guru yang ramai ini, silakan. Tok guru sekian, tok guru sekian. Alhamdulillah, kita sendiri tengok bagaimana dunia kehilangan alim ulama yang dulu hidup bersama-sama dengan kita. Sebahagian kita sempat dengan Syekh Sya'rawi, duduk di Mesir lagi, tapi tak mengambil manfaat dengan Syekh Sya'rawi. Rugi. Sebahagian kita sempat dengan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti Syahidul Mihrab, tapi tak mengambil manfaat dengan beliau. Tak tengok video beliau, tak tengok pengajaran beliau, tak menghadiri majlis beliau. Walaupun dia ada di Syria contohnya, ataupun ketika dia datang ke Malaysia, kita juga melihat bagaimana ulama berlalu satu-satu. Yang terbaru adalah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah, pernah datang sampai ke Sungai Petani, tapi kita buat ta'ati saja. Tokoh besar ini datang, rugi. Kita boleh belajar lebih, tetapi kita tak mengambil peluang yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan sekarang ni masih lagi ramai, ada lagi masyayikh kita, kalau di Mesir ada lagi, kalau di negara-negara ada lagi, dalam negara kita pun ramai lagi tanpa saya menyebut nama-nama yang tertentu. Dan ambillah peluang sementara mereka berada bersama-sama dengan kita. Sibuk, memang sibuk. Alasan memang kita boleh bagi alasan macam-macam. Anak tu lah, isteri tak bagilah, isteri kunci bilik tak bagi keluar, main mengaji lah, bulan puasa kot, kan? Kita kena bersedia untuk apa? Untuk menghadapi segala ni. Sibuk lah. Sibuk apa? Hang kahwin tak lagi? Sibuk lah duk cari isteri. Kan? Betul-betul tak jumpa-jumpa lagi.
Janganlah pula pelajar memaksa dirinya melakukan perkara yang tidak mampu dilakukannya. Ini supaya dia tidak jemu dan hilang apa yang telah diperolehinya. Sebab itu belajar kena ikut stepnya dan jangan buat benda-benda yang dia tak mampu. Dia nak hafal Quran dalam masa 10 hari. Tu kecuali lah dia ni keturunan wali-wali ke apa ke ada. Tapi benda yang ambil masa, kita kena ambil masalah. Ini berbeza berdasarkan perbezaan manusia dan keadaan mereka. Al-furuq al-fardiyah. Individuals difference. Yang ni juga diberi perhatian dalam pedagogi di zaman moden ini, ilmu perguruan, iaitu seseorang itu dia mempunyai perbezaan walaupun duduk sekelas, walaupun umur sama, walaupun kelulusan yang sama, tapi orang tu dia ada furuq fardiyah yang mana dia kena tengok furuq fardiyah tu, guru kena tengok dan dia sendiri kena tahu supaya penghasilan, bidang keberhasilan dalam menuntut ilmu itu dia dapat memaksimalkan, supaya dia dapat dimaksimalkan. Ini ia berbeza berdasarkan perbezaan manusia dan keadaan mereka. Jika ia tiba di majlis gurunya dan tidak menemuinya, ia hendaklah menunggu dan berdiri di hadapan pintunya. Pipi cikgu tak mai, tunggu. Janganlah meninggalkan tugasnya kecuali jika dia takut gurunya tidak menyukai perkara itu, dengan mengetahui bahawa gurunya mengajar pada waktu tertentu dan tidak mengajar ketika lainnya. Dengan nak buat pelik lah, masa kelas tak ada mai, masa kelas ada tak mai. Itu buat pelik. Saya ada kawan seorang guru, dia mengajar masjid, yang mana dia pergi mengajar, siapa pun tak ada. Habis mayang sunat maghrib, siapa pun tak ada, tinggal dia seorang je. Dia buat kat dia lagu tu. Dia buat lagu mana, dia tetap mengajar. Bubuh mikrofon, baca kitab, mengajak macam orang ada. Kemudian mai minggu depan pula, adalah seorang dua mai mengaji kat dia. Dia kata, ustaz tak mengajak lah, saya mengajak lah minggu lepas. Minggu lepas kan orang tak ada, saya mengajak lah, selesai. Dia ajak lepas lagu tu. Jika tu satu benda juga, bila kita ajak guru mai mengajar tempat kita, tiba-tiba kita tak ada, yang ni paling kurang adab, ataupun dengan bahasa yang saya habaq tadi, kurang ajar ke, biadab ke, orang hak pergi jemput pun tak mai mengaji. Yang ni pelik yang ada dalam masyarakat. Pujuk-pujuk guru suruh pergi mengajar, tiba-tiba masa mengajar dia tak ada. Alasan dia, ustaz mengajar tak sedap. Maknanya dia nak mengajar macam oblong, dia nak mengajar guru yang mengajar macam carbonara. Jadi guru hak mengajar dia tu guru-guru kat oblong, carbonara, sup ekor, apa semua, ada sedap ada tak sedap. Jika ia mendapati guru sedang tidur atau sibuk dengan sesuatu yang penting, janganlah ia meminta izin untuk masuk, tetapi bersabar sehingga dia bangun atau selesai dari kesibukannya. Bersabar adalah lebih afdal, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan lainnya telah melakukannya. Dia hendaklah memacu dirinya dengan kesungguhan dalam menuntut ilmu ketika lapang, dalam keadaan cergas dan kuat, cerdas fikiran dan sedikit kesibukan. Jadi masa-masa muda ni, masa umur belasan tahun, sebelum kahwin lagi, anak pun duk kecil lagi, masa tu kita kena penuhkan dengan menuntut ilmu. Masa cergas, masa kuat, masa akal pun kuat. Dengar sekali ingat, jangan tunggu sampai umur 50-an macam saya ni. Dengar 50 kali pun tak ingat lagi. Hak duk ingat pun lupa. Masa tu baru nak mula mengaji. Sebelum timbul tanda-tanda ketidakmampuan, dan terutamanya ketika telah mencapai maqam yang tinggi, kedudukan yang tinggi, dah jadi pengetua, dah jadi wakil rakyat, dah jadi menteri, dah jadi apa lagi, jadi ketua jabatan, dah jadi sibuk, semua bukan sibuk, fikir lah kalau cikgu-cikgu ni lah.
dah jadi CEO, dah jadi kanan dan sebagainya, ketika tu kita dah nak pergi mengaji pun dah tak ada daya dah. Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, tafaqahu qabla an tusawwadu. Tuntutlah ilmu sebelum kamu menjadi pemimpin, yakni bersungguh-sungguhlah dengan segenap kemampuanmu ketika kamu menjadi pengikut sebelum menjadi pemimpin yang diikuti. Ada ulama, ada di antara guru kami yang menterjemahkan ataupun yang mensyarahkan hadis ini, qabla an tusawwadu maknanya qabla an tatazawwaju. Mereka cakap begitu. Qabla an tusawwadu bermakna qabla an tatazawwaju. Limadha? Lianna bizawaji takunu asyadan wa sadatan li'ailatikum. Karena dengan berkahwin kamu akan jadi tuan, jadi pemimpin kepada keluarga kamu. Jadi tak salah sebahagian daripada makna qabla an tusawwadu itu sebelum kamu kahwin. Kerana bila kamu dah kahwin, kamu akan jadi pemimpin, dan selepas kahwin kamu akan sibuk dengan urusan kekeluargaan. Kahwin tak lagi, isteri sakit tak lagi, isteri pun dah kahwin tak lagi, sibuk nak masak dekat suami, sibuk nak basuh baju suami, serika baju suami, kemas rumah, dah kerja rumah ni tak pernah siap. Kalau orang kahwin tahulah, kerja rumah ni kerja yang tak pernah selesai, mesti ada ya. Jadi dan kata dan elok duk seronok mengaji ilmu, seronok duk dengan suami, rasa rasa lapang, tiba-tiba Allah dalam perut ada anak lah pula. Lepas tu mengandung 9 bulan, lepas tu beranak, lepas tu menyusu 2 tahun. Jadi sesuai ke tak sesuai saya sebut, saya tak tahu. Kerana ada orang yang ada kes dia sampai jadi tension, dia nak sambung belajar, sambung belajar di peringkat pengajian tinggi, tiba-tiba mengandung, beranak, dan dia anggap anak tu sebagai bebanan, dan akhirnya dia bunuh anak dia. Dengar cerita lah. Jadi saya tak tahu berlaku di Malaysia ke, di negara mana ke, tapi di dunia kita ni lah. Jadi saya harap hati-hati. Ketika kamu menjadi pengikut sebelum menjadi pemimpin yang diikuti, kamu akan enggan belajar kerana kedudukan kamu yang tinggi dan pekerjaan kamu yang banyak. Dah jadi orang hebat ni, mana boleh hidup mengaji kat tok guru komand-komand, walaupun dia ni bodoh piang. Walaupun kita tu bodoh piang, tapi anak-anak nama hebat-hebat kau nak mengajak kita pun, aku tu jadi jadi takabur dengan ilmu, maka tak ada apalah. Inilah makna perkataan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimahullah, tafaqqah qabla an tar'asa fa idza ra'asta fala sabila ila at-tafaqquhi. Tafaqqah qabla an tar'asa fa idza ra'asta fala sabila ila at-tafaqquh. Tuntutlah ilmu sebelum engkau menjadi pemimpin. Jika engkau telah menjadi pemimpin, maka tiada lagi waktu untuk menuntut ilmu. Belum jadi pemimpin, tuntut ilmu, kerana kalau dah jadi pemimpin, tidak ada lagi peluang untuk kamu menuntut ilmu. Kemudian yang terakhir, fasal yang ke-22, kata beliau rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain, dia hendaklah pergi kepada gurunya untuk belajar pada awal pagi. Ambil manfaat masa awal pagi. Awal pagi. Kita di Masjid At-Taqwa ni, kita bersiaran langsung daripada Masjid At-Taqwa Taman Bertam Indah. Kita pernah buat majlis ilmu sebelum subuh.
untuk beberapa ketiga, kerana mengelakkan daripada subuh. Yang sidak majlis itu selepas subuh, tapi orang nak pergi kerja, kita buat sebelum subuh. Tu seingat saya, sebelum saya diserang penyakit jantung, lepas saya kena sakit jantung, tak mula lagi lah sampailah kelas sebelum subuh tu. Tapi saya bercita-cita nak mula balik lah kelas sebelum subuh tu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada waktu awal paginya. Saya rasa lebih afdal buat majlis ilmu awal pagi daripada tengah malam. Tengah malam ni kena tidur. Saya nak cerita panjang-panjang pun saya bukan ahli dia, saya dengar lah satu doktor pakar daripada Mesir menceritakan, apabila hilangnya mega merah di ufuk masuk waktu Isya, dan apabila dunia menjadi kelam, otak kita akan menghasilkan satu kimia, satu bahan yang akan menjadikan badan kita imun daripada penyakit. Dengan syarat imunasi itu akan berlaku apabila kita berada dalam keadaan tidur dan di dalam kegelapan, tidur dalam gelap. Jadi lepas Isya tu, kalau tak ada kerja apa, kena tidur. Sebab itu dalam hadis disebut, baginda sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hadithi ba'dal Isya wa 'anin naumi qablahu. Nabi larang daripada berborak-borak. Apa tahu tak borak-borak? Ustaz Syim tahu tak borak? Entah orang mana Ustaz Syim? Saya orang Muar, Ustaz. Hampa kata borak tak? Sembang-sembang, borak-borak ada. Bukan borak yang Nabi naik pergi Isra Mi'raj tu. Borak ni sembang. Lah ni budak-budak bukan sekadar berborak-borak selepas Isya, depa main futsal lepas Isya. Depa main badminton. Saya tak kata haram, tetapi jelas ianya berlawanan dengan saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bercita-cita nak buka pusat futsal yang memulakan operasinya pada jam 3 pagi. 2 pagi, 3 pagi, tidur dulu, mulakan main futsal tu dengan sembahyang tahajud 2 rakaat, mainlah sampai subuh. Lepas sembahyang subuh baliklah. Ni menyembang sampai tengah malam, subuh pun tak bangun. Ini penyakit umat zaman ini. Dia hendaklah memelihara bacaan hafalannya dan tidak mengutamakan orang lain pada waktu gilirannya, kerana mengutamakan orang lain dalam perkara ibadah adalah makruh. Jadi yang ni untuk orang yang menghafaz Al-Quran, dia kena mengapai, dan bila nak tasmi' pada guru, dia kena pi dulu ke depan. Jangan dia bagi turn dia ke orang. Kerana ambil turn awal untuk mengulang depan guru tu adalah minal qurab, daripada qurbah, daripada perkara yang menghampirkan diri kepada Allah. Dan kita mendahulukan orang lain, al-ithar tu makna mendahulukan orang lain, dalam bab qurbah ni hukumnya makruh. Fa innal ithara makruhun fil qurabi. Dalam benda-benda akhirat, benda-benda membuahkan pahala, kita dahulukan orang lain, hukumnya makruh. Makan tak apa. Kita makan nasi Arab, ada lem sheng, tahu sheng, ada ayam, ada ni, yang paling sedap lem sheng. Kita pun makanlah sikit-sikit, bagi sahabat-sahabat kita makan lem sheng ke apa. Yang tu isar dalam bab keduniaan, yang tu dituntut dalam agama. Tapi kalau dalam bab pahala, ada orang buat halaqah Quran, kita kata tak apalah, hampa pilah sekali, kalau aku pi sekali masjid jadi penuh pula. Yang tu bodoh. Yang tu bodoh. Saya tengok di masjid dalam bab soft, nak pi soft depan ni duk suruh orang lain pi soft depan, nak isar orang lain, bagi peluang kat orang lain, hormatlah konon. Yang tu bodoh. Hadza jahl. Yang ni kejahilan. Laisa biadabin
wala bi'ilmin wala biqurbatin. Tak dapat pahala, bukan adab, bukan ilmu yang tu. Ada peluang duduk soal depan, pergi duduk soal depan. Tak kira lah siapa pun. Kerana itu adalah qurbah, dan kita isar dalam bab qurbah ni hukumnya adalah makruh. Saya ada sembang dengan kawan-kawan belajar Mesir. Contoh Allah tersebut Mesir pula. Saya kata awak tak pergi kelas penuh dah kata. Kalau saya pergi jadi lagi penuh. Ketat pula dah. Yang tu isar tak apalah bagi depa lah. Depa baru mai, saya duduk lama dah, saya lama dah duduk sini, bagi depa peluang depa pula mengaji. Yang tu pun tak betul. Yang tu pun tidak betul. Dalam bab ilmu, kerana dia termasuk dalam bab qurbah, al-itharu fi al-qurabi makruh. Kata Syekh rahimahullah, ini berbeza dengan kemahuan nafsu. Maka perkara itu adalah sunat. Jadi kalau bab nafsu, kita isar lebih ke orang lain, hukumnya sunat. Jika guru melihat adanya maslahat dalam memberi keutamaan kepada orang lain dengan sesuatu alasan ataupun makna yang syar'i, kemudian menasihatinya agar berbuat demikian, maka dia wajar mematuhi arahan gurunya. Jadi kalau sampai kat turn dia, cikgu kata, bagilah Kak Mat baca dulu, pasal si Mat ni perlu awal hari ni kerana dia kena pi JPJ ke, hari ni dia ada ujian memandu ke apa ke, ada alasan, dia pun tak apalah, bagi kat dia dulu. Baik. Di antara yang wajib dan wasiat pesanan yang dititik beratkan ialah jangan iri hati kepada seorang kawannya atau lainnya atau suatu kelebihan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, dan jangan membanggakan diri atas sesuatu yang diistimewakan Allah Subhanahu wa ta'ala baginya. Kalau tengok kawan lebih, jangan dengki, kecuali dalam bentuk ghibtah. Dengki yang tak syar'i ni, kita benci kelebihan yang ada pada kawan itu. Dan kita ada dua benda. Yang kata hasad yang ditegah oleh syariat adalah kita benci dia dapat benda tu. Yang kedua, kita tamanna az-zawal, kita natamanna zawalun ni'mah minal akhirin, kita impikan supaya Allah Ta'ala menghilangkan nikmat itu daripada dia. Katalah dia dapat nombor 1, kita benci pasal apa lah ni dapat nombor 1, mangkuk air ni dapat nombor 1, kita pun membayangkan, kita harap supaya sekali lagi periksa dia dapat nombor last. Yang tu dengki. Tapi kalau kita tengok dia dapat nombor 1, kita tak puas hati, bukan tak puas hati kat dia, tak puas hati kat diri kita. Pasal apa yang aku tak dapat nombor 1? Dan dia dapat nombor 1 tu, itu nikmat Allah bagi kat dia, pasal dia besar. Pasal apa yang aku tak dapat? Pasal apa? Dan dia pun mengambil langkah yang sama, berusaha untuk mencapai kejayaan seperti mana sahabat itu tak dapat. Maka itu tak dinamakan sebagai hasad, itu dinamakan sebagai al-ghibtah. Tu kalau kita tengok orang lebih. Kalau Allah bagi kelebihan kepada kita, hafazan yang kuat, kepahaman yang mantap, cerdik sikit, periksa dapat nombor elok, jangan bangga-bangga. Jangan bangga-bangga, kerana apa yang kita miliki adalah kurniaan Allah. Kepandaian bukan daripada diri kita, kurniaan Allah. Tuhan tarik satu orang otak jadi gila terus, macam mana? Jadi kita kena faham, jangan kita bangga, kita hendaklah bersyukur. Kalau orang puji kita, jangan pujian itu menyebabkan kita rosak, tapi pujian makhluk itu kita anggap sebagai tilka ajilu busyral mu'minin. Itu adalah berita gembira yang Allah Ta'ala percepatkan bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Telah kami kemukakan penjelasan perkara ini dalam adab-adab guru.
Cara menghilangkan kebanggaan ialah dengan mengingatkan dirinya bahawa dia tidak mencapai perkara itu dengan daya dan kekuatannya, tetapi merupakan anugerah daripada Allah. Kena ingat tu. Yang kita miliki ni bukan hasil daripada zatiyah yang kita ada, tetapi dia adalah merupakan rahmat, fadlum minallah. Tidaklah patut dia membanggakan sesuatu yang tidak diciptanya, tetapi diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Cerdik pandai ni bukan kita yang cipta. Dia adalah Allah letak cerdik pandai itu kat kita, dan supaya menjadi amanah yang kita uruskan sebagaimana sepatutnya untuk berkhidmat kepada Allah Azza wa Jalla, memberikan ubudiah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan cerdik pandai, kedudukan, kehebatan yang kita miliki ini adalah datang daripada diri sendiri, ataupun bukan Allah Ta'ala letak supaya kita menjadi sombong. Cara untuk menghilangkan iri hati pula ialah dengan menyadari bahawa hikmah Allah menghendaki untuk memberikan kelebihan tertentu kepada orang yang dikehendakinya. Maka patutlah dia tidak menyanggahnya dan tidak membenci hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah bagi jadi dia cerdik, Allah bagi jadi dia hebat. Ada suatu keperluan, ada satu yang Allah sedang persiapkan orang-orang tersebut untuk dia hadapi di masa hadapan. Itulah beberapa perkara yang berkaitan dengan adab murid setelah mana kita meneliti adab guru yang mengajar ilmu. Boleh? Boleh Hashim? Boleh Ustaz, insya-Allah. Ustaz dapat ayat. Mereka ni tak siap tarik apa. Baik. Kita pergi dulu, insya-Allah kita berhenti lagi dalam pukul 11. Boleh no? Kita ambil 15 minit lagi. Boleh. Baik, kita masuk kepada bab yang kelima, iaitu adab pendukung Al-Quran, hamalatul Quran. Hamalatul Quran ini secara istilahinya adalah merujuk kepada para penghafaz Al-Quranul Karim. Dan pada makna yang lebih luas, pada makna yang lebih tawassu' adalah orang-orang yang mendukung Al-Quran daripada penghafaz, pembaca, pengkaji, dan orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Moga-moga tafsiran yang kedua ini dapatlah kita hayati, walaupun sebahagian besar daripada kita bukan orang yang menghafaz Al-Quranul Karim. Baik. Kata beliau rahimahullah, sebenarnya adab-adab ini telah kami kemukakan sebahagiannya pada bab yang sebelum ini, bab guru dengan bab murid. Bagaimanapun tidaklah ada salahnya mengulanginya sekali lagi di sini. Tani dia nak ulang sekali lagi. Okey. Di antara adab-adab penghafaz Al-Quran ialah dia mesti berada dalam keadaan paling sempurna dan kepribadian yang paling mulia. Dia hendaklah menjauhkan diri daripada sesuatu yang dilarang Al-Quran. Dia hendaklah terpelihara daripada pekerjaan yang rendah. Dia macam ni, dia kena sempurna, menyempurnakan peribadi dia, luaran dia, dalaman dia, sahabatlah image dia, dia punya penampilan dia. Jangan duk serongeh kok ni, serongeh kok ni. Jangan buat maksiat, jangan duk macam-macam lah yang dilarang oleh Al-Quran. Dan jangan buat pekerjaan yang rendah. Ni Tok Guru duk sebut dulu. Kalau pekerjaan yang murah tak apa, tapi jangan rendah. Dia bertani boleh, dia bercucuk tanam boleh, dia jadi jurutera boleh, jadi apa? Yang rendah ni yang dipandang hina oleh masyarakat. Depend on cultures. Dia berdasarkan kepada budaya.
Dulu ni ada satu pekerjaan di tanah air adalah tukang angkut tape. Syim, habis dengar tak? Tukang angkut tape. Dulu saya budak-budak di Tanjung, depa ada pekerjaan orang yang angkat tape. Apa nama, tandas dulu guna bekas macam dia tak ada lubang. Dia tak ada sistem IWK, tak ada. Jadi balik bandara ada orang yang duk angkut tape tiap-tiap pagi ataupun dalam beberapa hari sekali. Adakah pekerjaan itu haram? Tidak haram. Rezeki depa halal, halal. Tapi ahlul Quran, ahli ilmu, jangan pergi duk kerja angkat tape. Ada sebagian kata jadi tukang sapu, tapi saya tak nampaklah hinanya jadi tukang sapu. Ataupun jadi tukang pembersih tandas, tukang pembersih tandas. Orang panggil apa tu? Cleaner. Tak, pekerjaan tu mulia sebenarnya. Pekerjaan tu mulia, tapi orang yang bawa Quran jangan, orang yang hafal Quran jangan kerja yang itu, kecuali dia dah terpaksa tak nak kerja lain. Kerana kerja dia tu akan orang kata hafal Quran pun kerja cleaner ya. Jadi hina. Saya biasa dengar ada penceramah yang kata ni duk buka sekolah tahfiz ni nak bagi orang budak-budak nak kerja di apa? Nak kerja apa? Habis kuat pun kerja kedai minyak ya. Saya pun nak buat ketetapan geng Quran jangan duk kerja kedai minyak. Padahal kerja kedai minyak bukan ada salah apa pun. Tapi dah yang cakap tu selebriti, ada tokoh sikit, ada nama dalam masyarakat. Saya rasa ni tak kena. Walaupun begitu, ahlul Quran kena cari kerja yang sesuai dengan martabat dan kemuliaan Al-Quranul Karim. InsyaAllah saya harap benda ni dapat dipelihara. Janganlah kerja jenis-jenis yang hina-hina. Terus saja jadi cleaner lah. Jangan jadi cleaner kalau boleh. Berjiwa mulia, lebih tinggi darjatnya daripada penguasa yang sombong dan pencinta dunia yang jahat, merendahkan diri kepada orang saleh dan ahli kebaikan serta kaum masakin. Dia hendaklah seorang yang khusyuk, memiliki ketenangan dan kewibawaan. Jadi dia bukan jenis bodek orang besar. Dia orang tu. Bukan jenis pengampu kipas kot tu, kipas kot ni. Nanti kita akan jumpa dalam dalam ni, dia akan cerita panjang lagi lah. Ahli ilmu, ahli Quran terutamanya jangan jadi pembodek, bulok, dunia daripada makhluk. Kerana mereka orang yang telah dimuliakan oleh Allah. Jangan kita hinakan kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada kita dengan kita mencari kemuliaan daripada makhluk. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang yang berilmu di kalangan kamu, dan orang yang Allah Ta'ala mengangkat darajat orang yang beriman di kalangan kamu, dan orang yang berilmu darajat, ada darjat-darjat yang berbeza-beza, lagi tinggi darjatnya. Tuhan dah meliakan. Ini adalah fadlu minallah wa rahmatihi, kelebihan daripada Allah dan rahmatnya, yang dalam Quran sebut zalika khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik pada Allah, itu lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan. Dunia, pangkat, gelaran, penyokong, orang panggil apa? Banyak orang like ke apa ke? Khairum mimma yajma'un. Kerana dia pelik lah ni dalam dunia dunia kegilaan lah ni, jadi kegilaan banyak subscribe. Betul ya saya sebut subscribe. Orang subscribe kita banyak, kita seronok. Rupanya yang tu dapat duit tu. Baru saya tahu siapa tu yang depa seronok. Biarlah buat benda pelik pun, ramai tonton, ramai dapat duit. Biarlah tunjuk benda pelik pun. Tunjuk ikan mati ke, belah ikan ke, tunjuk semayang tahajud ke, tunjuk walaupun orang hak duk ulas tu orang kutu. Orang kutu rupanya dapat duit. Masya-Allah. Tidur
tidur 6 jam buat live. Tak nak dengar cerita-cerita apa tu? YouTube lah. Dia buatlah dia tidur 6 jam. Orang komen lah. Orang tengok view ni. Orang tengok dia tidur. Oh, orang tengok dia tidur ya. Dia dapat duit. Tengok lagi banyak tu lagi banyak. Masya Allah. Yang orang yang bodoh tu orang hak pergi tengok dengan duk komen dia lah. Okey. Buat macam mana dunia dah pelik dah ni. Dunia dah pelik. Yalah, dunia makin pelik. Nilai pun dah tak sama. Saya masa balik belajar dulu 30 tahun yang dulu, 30 tahun lebih dah, sardin dulu satu tin 7 kupang 5 ringgit. Lah ni dah RM3 lebih. Daging lembu sekilo RM8. Lah ni sudah 40. Nilai harga barang pun tak sama. Kemudian sistem nilai pun sudah berbeza. Dulu kalau pelajar mak pak dia mai hantar mengaji, buatlah apa-apa untuk guru jangan patah dengan buta ke, dengan capik ya. Lah ni hang buat apa lebih-lebih kurang, kita jumpa di mahkamah. Dulu masa saya mula mengajar pelajar sekolah, kalau saya marah sangat, saya kata habaq kat ayah hang. Yang tu adalah tindakan yang paling kemuncak. Saya rotan, saya pukul, saya suruh, saya marah, tak apa lagi. Tapi bila sebut habaq kat ayah hang, dia kata ustaz rotan lagi lah, tak apa ustaz, jangan habaq kat ayah ya. Nampak tak? Dia punya sokongan ibu bapa untuk kemenjadian anak-anak cukup tinggi. Mana kalau dapat kat ayah dia kena teruk lagi. Lah ni kalau kita kata habaq kat ayah hang, habaq lah. Tak payah repot pula ustaz buat kat saya. Ya, sila. Lagi nak pakai tani pula abang lah. Kami berubah pergi sana. Ini ada orang main perbaik aircon. Okey. Diriwayatkan daripada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, wahai para qari yang mahir membaca Al-Quran, angkatlah kepalamu, jalan telah jelas bagimu, dan berlumbalah kamu untuk berbuat kebaikan, dan janganlah kamu menggantungkan diri kepada orang lain. Angkat kepala, jalan, tunaikan tanggungjawab. Jangan kita mengajar anak-anak dengan Al-Quran ini dan kita ajar mereka meminta-minta. Saya tak tahulah nak buat macam mana, tapi dah jadi beradat sebahagian daripada pusat-pusat Al-Quran ini mengajar anak-anak supaya meminta-minta daripada orang, tak sedekah. Dan saya amat berterima kasih dan memberi penghargaan yang tinggi kepada sebahagian sahabat-sahabat saya yang buka madrasah, buka ma'had tahfiz, pondok dan sebagainya. Saya kata hampa ni tak biasa pun meminta sorat sokongan, sorat kebenaran, minta derma lah. Dia kata, tak ustaz, kami buka sekolah bukan untuk minta sedekah. Masya Allah, nak terbit yang mata. Apa bercakap macam tu. Ada pula pantang ni saja kira apa nama, tekan tu lah, saya tak mau memanjang-manjangkan apa nama perkara ini. Tapi saya nak abang, kita jangan meminta-minta. Diriwayatkan daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, hendaklah pendukung Al-Quran menghidupkan malamnya dengan membaca Al-Quran ketika orang lain sedang tidur, dan siangnya ketika orang lain sedang berbuka. Dia hendaklah bersedih ketika orang lain bergembira, menangis ketika orang lain ketawa, berdiam diri ketika orang lain bercakap, dan menunjukkan kekhusyukan ketika orang lain membanggakan diri. Itu ada kawan-kawan cakap, puak ni tak boleh bercampur dengan orang biasa, kerana orang biasa malam nak pergi tengok wayang, nak pergi makan apa nama, roti canai. Orang lain malam nak pergi sembang-sembang. Jadi orang Ahlul Quran ni dia kena
jaga. Dan saya tahu ada satu pusat tahfiz Al-Quran yang amat hebat satu ketika dahulu, menghasilkan hufaz yang berkualiti dan memberikan sumbangan besar kepada masyarakat. Tapi malangnya apabila ma'had mereka itu telah dijoinkan dengan bidang-bidang pengajian yang lain, maka rosak sikit pelajar tahfiz ni, kerana dia bukan orang lain ikut mereka terikut-ikut dengan orang lain. Itu masalahnya. Nak salahkan siapa pun kita tak boleh nak salahkan siapa, kerana orang lain, kita kalau mengaji syariah ke, mengaji undang-undang ke, mengaji bidang lain ke, dia tak macam orang Quran ni. Orang Quran ni dia nak kena mengapai, nak kena mengulang, nak kena tasmih, nak kena ada masa untuk mengulang, ada masa untuk hafalan baru dan sebagainya. Orang lain, kami dulu mengaji periksa setahun sekali, mengulang apa? Dekat nak periksa tu baru mengulang. Ini berbeza antara culture yang perlu ada di antara ahli Quran dengan ahli dalam bidang yang lain. Diriwayatkan daripada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, katanya, sesungguhnya orang sebelum kamu menganggap Al-Quran sebagai surat-surat dari Tuhan mereka, maka mereka merenungnya pada waktu malam dan mengamalkannya pada waktu siang. Diriwayatkan daripada Al-Fudail ibn Iyad, katanya, sewajarnya pendukung Al-Quran tidak boleh meminta keperluannya dari seorang khalifah dan dari orang yang berada di bawah kekuasaannya. Dia sewajarnya tidak buat begitu. Diriwayatkan daripada Al-Fudail juga, katanya, pendukung Al-Quran adalah pembawa panji-panji Islam. Dia tidak sepatutnya bermain-main bersama orang yang bermain dan lupa bersama orang yang lupa. Ia hendaklah tidak bercakap perkara yang sia-sia dan dengan kawannya demi mengagungkan Al-Quranul Karim. Jadi dia kena jaga batasan pergaulannya supaya dia tidak dilihat sebagai menjatuhkan maruah ataupun menjatuhkan kedudukan Al-Quranul Karim itu. Baik. Perkara yang ke-23. Satu lagi. Ini berkaitan dengan adab pendukung Al-Quranul Karim. Perkara yang perlu diberi penekanan dari apa yang diperintahkan kepada para penghafaz Al-Quran ialah agar menghindarkan diri daripada perbuatan menjadikan Al-Quran sebagai sumber pendapatan, sumber penghasilan. Yang ni pun satu isu juga, iaitu cari makan dengan Al-Quranul Karim, atau pekerjaan dalam kehidupannya. Diriwayatkan dari Abdul Rahman ibn Shubail rahimahullah, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an wa la ta'kulu bihi wa la tastakthiru bihi wa la tajfu anhu wa la taghlu fihi." Bacalah Al-Quran dan jangan menggunakannya untuk mencari makan, jangan mencari kekayaan dengannya, jangan menjauhinya, dan jangan melampaui had di dalamnya. Jadi macam mana kita nak tengok benda ni? Ahli Al-Quran seharusnya tidak menjadikan Al-Quran sebagai mata pencarian. Diriwayatkan daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana min qabli an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qidahi yata'ajjaluna wa la yata'ajjalun." Bacalah Al-Quran sebelum datang satu golongan yang mendirikannya seperti menegakkan anak panah. Mereka terburu-buru untuk mendapatkan manfaatnya
dan mereka tidak mengharapkan hasilnya di masa hadapan. Mereka syok kalau mereka dapat kelebihan, mereka dapat manfaat daripada Al-Quranul Karim itu ketika di dunia ini lagi, dan mereka lupa bahawasanya manfaat sebenar daripada Al-Quran adalah apabila mereka pulang menghadap Allah Azza wa Jalla. Dia meriwayatkannya, yakni Abu Dawud, dengan maknanya daripada riwayat Sahl ibn Sa'din, katanya, artinya mereka mengharapkan upahnya dengan segera berupa wang atau kemasyhuran dan sebagainya. Diriwayatkan daripada Fudail ibn Amrin radhiyallahu an, dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki sebuah masjid. Ketika imam memberi salam, seorang lelaki berdiri kemudian membaca beberapa ayat daripada Al-Quran, kemudian dia meminta upah. Salah seorang dari keduanya berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu kaum yang meminta upah kerana membaca Al-Quran. Maka siapa yang meminta upah kerana membaca Al-Quran, janganlah kamu memberinya. Isnad hadis ini terputus kerana Fudail ibn Amr tidak mendengar daripada sahabah. Di hadis ni hadis yang maqtu', hadis yang hadis yang munqati', kerana dia jatuh dalam sanadnya sahabat. Dia tak dengar tapi dia cerita. Sementara mengambil upah kerana mengajarkan Al-Quran, ni isu ambil upah mengajar Quran, maka para ulama berlainan pendapat. Ada khilaf di kalangan ulama. Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi menceritakan larangan mengambil upah kerana mengajar Al-Quran daripada sebahagian ulama, di antaranya Az-Zuhri dan Abu Hanifah. Sejumlah ulama mengatakan boleh mengambil upah jika tidak mensyaratkannya, iaitu pendapat Al-Hasan Al-Basri, Asy-Sya'bi dan lainnya. Dan lainnya berpendapat boleh mengambil upah jika dinyatakan dengan akad yang benar, kerana terdapat hadis-hadis sahih yang mengharuskannya. Ulama yang melarang berhujah dengan hadis Ubadah ibn Samit bahawa dia mengajar Al-Quran kepada seorang lelaki penghuni Suffah, kemudian ia dihadiahkan kepadanya sebuah busur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "In sarraka an tutawwaqa biha tawqan min narin faqbalha." Jika engkau suka dipakaikan kalungan daripada api di lehermu, maka terimalah hadiah itu. Hadis ini adalah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Dawud dan lainnya, serta dengan banyak asar daripada para salaf. Para ulama yang mengharuskan mengambil upah menjawab tentang hadis Ubadah itu dengan dua jawapan. Yang pertama, bahawa dalam isnad itu ada maqal, artinya dipertikaikan. Yang kedua, orang yang bertabarruk, sukarela tanpa bayaran untuk mengajar, sudah tentu dia tidak berhak mendapatkan apa-apa. Kemudian dia diberi hadiah sebagai gantian, maka dia tentu tidak boleh mengambilnya. Lain perkaranya dengan orang yang mengadakan akad dengannya sebelum mengajar. Wallahu alam. Jadi ada yang mengatakan Ahlu Suffah ni orang susah, tapi mengajak mereka, dia bagi hadiah kita pula ambil pula. Jadi mereka jadi apa? Memberatkan kepada mereka, dan takut dia jadi satu beradat pada ketika-ketika yang tertentu. Wallahu alam. Moga-moga pandangan yang aujah dalam masalah ini adalah harus mengambil upah
buka kelas Quran dikenakan bayaran harus, terutamanya kalau tak silap Syekh Ali Sabuni sendiri dalam Rawai'ul Bayan fi tafsiri ayatul ahkam mengatakan, sebagian ulama mengatakan di zaman yang orang semangat untuk berkhidmat untuk agama itu kurang dan kesemuanya melihat kepada nilai-nilai yang komersial, maka mengambil upah itu harus, wallahu alam. Dan supaya ada lagi orang yang nak meneruskan usaha untuk memperkembangkan ilmu Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan, kita berhenti tang tu dulu, boleh no Hashim? Berhenti Ustaz. Kita take 5 Ustaz. Kau ada siapa-siapa nak pergi makan roti canai ke apa ke? Dia musafir kan, dia nak berehat Ustaz. Dan insyaAllah yang tak sembahyang duha lagi boleh sembahyang duha. Kita sambung balik insyaAllah pada jam 11.25. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang FB pun saya akan tutup. Saat lagi kita sambung balik pada 11.25 insyaAllah.